Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ustazah Faizurah. Dalam tutorial kali ini saya akan menunjukkan cara bagaimana kita nak buat agihan data. Maksudnya kita nak bagi data tu untuk diisi untuk cikgu-cikgu lain isi. Okey, kita masuk sistem macam biasa. Okey, cikgu boleh lihat dekat menu paparan sebelah kiri sini kita ada menu agihan data sekolah. Okey, kita akan guna kemudahan utility ini untuk kita agihkan kepada cikgu lain pengisiannya. Okey. Dekat sini kita ada dua pilihan, sama ada cikgu nak eksport kelas pilihan ataupun eksport aliran pilihan. Cikgu boleh pilihlah mana satu. Kalau cikgu nak bagi, kalau sekolah cikgu tu kecil, bilangannya tak ramai, bilangan kelasnya tak banyak, jadi cikgu boleh bagi secara eksport kelas pilihan. Macam saya, sekolah saya agak besar, ada 63 kelas. Jadi saya akan gunakan eksport aliran pilihan lah, supaya lebih cepat. Maksudnya kita buat lebih kerja tu dengan lebih cepat dan mudah. Okey, sebelum cikgu teruskan proses ni, kita kena buat folder dulu. Cikgu make a folder, new folder dekat depan ni. Contoh cikgu nak eksport data tahun 5. Okey, pilih lokasi eksport. Kita targetkan dekat folder yang kita buat tadi, data tahun 5. Okey. Eksport aliran pilihan, aliran tahun 5, eksport data. Okey, proses telah pun selesai. Maksudnya proses eksport data ni dah pun selesai. Okey, ni contoh, saya bagi contoh untuk agihan data secara aliran. Kalau cikgu nak buat secara kelas pilihan, maksudnya secara kelas, ikut kelas pilihan masing-masing, cikgu gunakan kaedah yang sama, cuma folder tadi cikgu rename by kelas lah, nama kelas. Jadi supaya senang, tak apa benda tu tak confuse nanti. Okey, bila dah selesai tu, kita akan lihat dalam folder yang kita buat tadi, data tahun 6, akan ada dua fail Jacob murid dengan Jacob sekolah. Okey, maksudnya kita dah berjaya eksport masuk ke dalam folder ni. Jadi, untuk proses seterusnya, cikgu pergi dekat laptop apa benda PDK cikgu yang nak key in tu, cikgu mulakan installation daripada awal, masukkan patch apa semua. Pastikan sebelum cikgu masukkan semua installation tu, cikgu delete dulu data yang lama. Contohnya dia sebelum ni dia dah pernah key in yang tahun lepas. Cikgu deletekan, clearkan dulu betul-betul BPI data yang dekat C tu. Delete, maksudnya hapuskan fail lama tu sebelum cikgu install baru. Kemudian bila dah siap install, cikgu just import masuk macam biasa, ikut tutorial saya sebelum ni yang awal-awal. Import masuk data yang dua ni, maksudnya data yang kita nak bagi dia orang isi. Okey, boleh faham? Jadi lepas kita dah bagi dekat dia orang akan boleh mula isilah, boleh update semua. Okey, itu untuk agihan data sekolah, agihan data. Ada yang tanya saya macam mana cara paling senang kita nak bagi.
Contoh kalau macam sekolah saya yang agak besar, saya akan bagi agihan secara aliran. Tapi saya dah tetapkan, contohnya kelas ada 10, dia hanya key in 2 kelas sahaja. So saya akan bagi satu aliran dekat dia, kemudian dia akan hapus, tinggal 2 kelas yang dia key in sahaja dalam dia punya laptop. Tu cara yang paling mudah dan cara yang paling cepat kita nak buat berbanding dengan ekspor satu-satu kelas. Okey, cikgu boleh pilih lah sama ada nak guna cara yang mana. Yang penting semua cara tu sama sahaja. Dan satu lagi saya nak ingatkan, bila cikgu buat agihan data ni, bila cikgu ekspor tadi, pastikan dia punya file ni tak ada nombor dekat sini dalam kurungan. Contohnya Jacob murid dalam kurungan 1, Jacob sekolah dalam kurungan 1. Bila ada nombor dekat belakang ni, in case cikgu dah ekspor banyak kali, dia akan keluar nombor lah dekat belakang ni. Contoh ya, contoh saya buat, saya ekspor lagi sekali. Saya ekspor lagi sekali tahun 5. Tadi masukkan dalam yang folder yang sama. Proses selesai. Okey, kita tengok apa jadi dalam folder tu. Oh, dia akan rename balik. Ni tak ada masalah. So contohnya kalau dia akan replace balik. Ada setengah bila cikgu ekspor banyak kali dia akan keluar numbering dekat belakang ni. Numbering macam ni ya. Contohnya bila cikgu ekspor banyak kali, yang tu untuk download saya rasa. Yang ni rasa tak ada masalah lah. Dia akan keluar nombor macam ni. Yang tu untuk download, kalau cikgu download banyak kali daripada portal, dia akan keluar macam ni lah. Jadi cikgu kena clearkan, delete nombor dia ni, baru cikgu boleh import masuk. Kalau tak, dia sistem tak akan dapat trace masuk kalau ada number dekat belakang. Okey, setakat tu saya rasa untuk agihan data tak ada masalah dah. Kalau ada yang kurang jelas ataupun ada pertanyaan, boleh DM saya. Okey, setakat ini sahaja. Semoga dapat membantu PDF semua. Sekian.